Kita sambung lagi dalam subtopik 5.1, iaitu sebutan dan pekali suatu ungkapan. Okey, contoh sebutan yang ada kat sini, cikgu ada 2x tambah 3xy. Okey, ini kita panggil dia sebagai sebutan. Okey. Kemudian cikgu pecahkan dia. Kat sini cikgu tulis 2x, yang ni 3xy. Okey, untuk yang kedua-dua ini, nombor 2 dengan 3 kita panggil dia sebagai nombor. 3 ni adalah nombor. Ya, ingat lagi tak yang cikgu ajar dalam video sebelum ni tentang pemboleh ubah tu? Pemboleh ubah kan dia boleh wakilkan daripada huruf A sampai Z. Jadi yang huruf ni adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Ni dua ni lagi. Kalau untuk yang ni dua ni pemboleh ubah. Jadi dekat sini kita ada dua sebutan. Macam mana nak tahu? Yang ni kita panggil 2x dan juga 3xy, kita panggil dia sebagai sebutan algebra. Yang ni ungkapan algebra. Yang ini bila kita satu-satukan dia sebutan algebra. Kita tak ambil dia punya operasi dekat tengah ni. Okey, jom kita tengok contoh. Contoh, kenal pasti sebutan algebra daripada ungkapan algebra berikut. Ni ungkapan. Dia nak apa? Dia nak sebutan algebra. Okey, kalau contoh kat sini, kan cikgu pesan tadi, dia tak ambil operasi. Jadi sebutan algebra dia adalah x dan juga 5x. Senang bukan? Ni baru A. Kita tengok yang B pula. Okey, kalau B, apa dia punya sebutan algebra dia? X per 8 dan juga 7y. Yang ni P, Q, 2Q dan juga 13. Ini jawapannya. Dan yang terakhir, M kuasa 2 tolak 2M tambah N tolak 6. Dia punya sebutan algebranya adalah M kuasa 2, 2M, N dan E dan 6. Okey, dah. Ini bagi sebutan algebra. Okey, kita tengok pula pekali dalam suatu ungkapan. Tadi kan kita ada dua, sebutan dan pekali. Kita tengok pekali ni pula. Okay, contoh, cikgu ada ungkapan algebra cikgu ada kat sini adalah 5y kuasa 2z. Cari pekali bagi A, y kuasa 2. Pekali ni apa? Pekali ni ialah faktor lain bagi sebutan itu. Faktor lain bagi sebutan itu. Okey, contohnya cikgu kat sini, cikgu ada 5. Kalau awak tak faham macam mana nak buat, awak ceraikan dia satu-satu. 5 darab dengan y. Y kat sini ada berapa? Y ada 2. Darab dengan y darab dengan z. Jadi, yang dia dah ambil apa kat sini? 2y. Y kuasa 2 maksudnya 2y. Ni dia yang dia dah ambil. Jadi, kita potong y kat sini. Y kat sini. Dia dah ambil daripada soalan. Jadi, jawapannya tinggal apa? Jawapannya adalah 5z. Senang kan? Kita tengok yang ni pula. Sama je sebab soalan yang sama. 5 darab y darab y darab z. Yang dia dah ambil, soalan dah ambil adalah 5. Jadi jawapannya
Y. Y ada 2. Y darab Y. Y kuasa 2. Z. Ini jawapan dia. Okay, kita tengok yang C pula. Macam biasa kita ceraikan dia. 5 darab Y darab Y darab Z. Yang dah ambil apa? Y dengan Z. So, kita potong Y. Kita potong Z. Yang tinggal lagi 5Y. Jadi, ini sahaja yang tinggal. Dah siap bagi perkali. Kemudian, yang terakhir, kita tengok dia adalah sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Jadi, awak kena tentukan sebutan serupa dengan sebutan tidak serupa. Okey, perhatikan betul-betul ya. Okey, mari kita tengok contoh dekat sini. Tentukan pasangan berikut ialah sebutan serupa atau tidak serupa. Macam mana kita nak tengok sebutan serupa atau tidak serupa ni? Kalau serupa, huruf dia ada pemboleh ubah yang sama antara dua ini. Ada dua pemboleh ubah yang sama. Kita tak payah tengok nombor. Kita tengok pemboleh ubah sahaja. Okey, contoh kat sini, cikgu ada M. Kat sini pun, cikgu ada M. Sama ke tak sama? Sama. Kalau sama, dia adalah sebutan serupa. Kita tengok pula. Faham tak? Tengok pula yang B. Okey, B, cikgu kata apa? Nombor kita abaikan. Kita tengok yang ni. Sini ada A. Sini ada A tak? Ada. Ada A. Sini ada B. Sini ada B ke tak ada? Ada. Jadi, dia sama ke tak sama? Sama. Kalau sama, ia adalah sebutan serupa. Okey. Dah yang B. Tengok yang C pula. Yang C ni, kalau awak tak faham macam ni, awak ceraikan satu-satu. 4 darab X darab Y. Yang ni pula 1/2 darab X darab Y. 1/2, bila didarabkan X darab Y, dia ni, semua ni kan per satu. Jadi, bila kita darabkan atas, semua akan dapat X, Y per 2. Okey? Macam biasa, kita abaikan yang belah sini. Kita abaikan yang nombor ni. Kita tengok pemboleh ubah. X ada. Kita potong yang mana yang sama tu. X ada. Sini pun ada. Y ada. Y ada. Jadi, tak ada tinggal yang membezakan antara dua tu. Jadi, ia adalah sama. Kalau sama, ia adalah sebutan serupa. Okey. Dah. Tengok yang D pula. Yang D ni, cikgu kata apa? Langkah pertama sekali, abaikan nombor. Tengok pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu apa? Huruf. Huruf yang ada dekat sini. Dekat sebutan ni. Kat sini ada V. Sini ada V ke tak ada? Tak ada. Sini ada W. Sini ada W ke tak ada? Tak ada. Jadi, dia tak sama. Kalau tak sama, dia adalah sebutan tidak serupa. Oleh itu, ia adalah sebutan tidak serupa. Okey, kemudiannya, tengok yang ini pula. Tadi, kalau macam ni bolehlah kita tengok satu-satu. Ini kalau dah banyak macam ni, kalau awak tak faham, awak ceraikan dia satu-satu macam ni. Tengok yang ni dulu. Kita tengok yang ni dulu. 3 darab dengan M. M ni kuasa 2. Maksudnya M darab dengan M darab dengan N. Dah selesai yang ni. Tengok yang ni pula. 1/4 darab dengan M darab dengan N darab dengan N. Marilah kita memotongnya. Ini kita abaikan yang belah sini. M. M ada kat sini. Boleh potong tak kat sini? Tak boleh sebab tak ada. N. Sini ada N. Jadi yang tinggal ini M dengan N. Sama ke tak sama? Tak sama. Jadi kalau dia tak sama,
bermaksud dia adalah sebutan tidak serupa. Okey, dah. Kita tengok yang terakhir. Yang terakhir ni apa? Kalau tak tahu, macam biasa, ceraikan dia. -7 darab dengan H. Bagian ini. Yang ni pula 6 darab dengan H. H ni kuasa 2. Bermaksud ada satu lagi H. Okey, dah. Kita potongkan dia. Ini abaikan. Potong 1, potong 1. Dah tak ada. Ini ada lagi. Jadi dia tak sama. Sebab kalau sama, dia mesti ada satu lagi. Jadi ini tak sama. Oleh itu, ia adalah sebutan tidak serupa. Okey, dah habis untuk 5.1. Boleh buat latihan yang cikgu bagi.